Oke, hai, salam sejahtera. Hari ini, isu yang sangat-sangat menakjubkan. Baru-baru ini kita didengarkan oleh keputusan mahkamah bahwa Najib diberi peluang untuk membela diri berkaitan dengan kes penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Apakah keputusan yang telah diterima dan telah saya dapat pada hari ini, yang baru saja dikeluarkan lebih kurang 20 menit yang lepas? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menakjubkan pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan sharekan, kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga Anda agar mereka pun dapat perkembangan terkini isu semasa di dalam channel ini. Oke, hari ini isu yang saya dapat daripada BH Online, ianya berkata, bantahan awal Najib ditolak, Hakim Abu Bakar dinamakan secara sah mahkamah. Izinkan saya untuk membaca artikel ini. Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais dinamakan secara sah oleh Ketua Hakim Negara dalam komposisi panel Hakim Mahkamah Persekutuan yang mendengar permohonan semakan oleh Datuk Seri Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri itu dalam kes penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengurusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli menolak bantahan awal Najib yang diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah supaya Abu Bakar menarik diri daripada mendengar permohonan semakan itu. Abdul Rahman dalam keputusan terbabit berkata, mahkamah tidak diyakinkan dengan hujahan Muhammad Syafiee bahawa Abu Bakar harus menarik diri daripada mendengar permohonan semakan itu. Katanya, pada pendengaran kami, undang-undang adalah jelas bahawa Ketua Hakim Negara diberi kuasa budi bicara menamakan Hakim Mahkamah Rayuan untuk bersidang sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan bagi kepentingan keadilan mengikut peruntukan 122 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Atas alasan sama, kami menolak hujahan bahawa Abu Bakar tidak sepatutnya terbabit dalam pendengaran permohonan ini. Sehubungan itu, kami menolak bantahan awal permohonan, katanya. Beliau kemudian memerintahkan Muhammad Syafiee untuk memulakan hujahan permohonan semakan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Dato' V. Sithambaram berhujah bahawa peruntukan perkara 122 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan digunakan dengan betul dalam menamakan Abu Bakar dalam komposisi panel berkenaan. Sithambaram berkata, tiada sebarang unsur niat jahat dalam penyenaraian hakim untuk mendengar kes berkenaan. Justru beliau memohon mahkamah untuk menolak bantahan awal terbabit dan meneruskan dengan mendengar permohonan semakan pemohon. Bagaimanapun, Muhammad Syafiee berkata, terdapat 7 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan yang berkelayakan untuk mendengar permohonan semakan itu. Mengapa Ketua Hakim Negara tidak menamakan 7 hakim ini? Ia adalah persoalan yang sangat-sangat serius, katanya. Pada awal prosidingnya, pagi tadi, Najib membantah komposisi panel dengan alasan mengikut Seksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman dalam kurungan CJA 1964. Komposisi Hakim Mahkamah Persekutuan mesti terdiri daripada semua Hakim Mahkamah Persekutuan, katanya Najib yang membantah hari ini. Nampaknya isu-isu yang terpanas dan kes yang dialami Najib Razak berkaitan dengan penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad
masih belum selesai. Adakah Najib Razak akan dibebaskan daripada tuduhan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd ini? Ini yang dinamakan usaha tangga kejayaan. Semoga bosku dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera, dan saya percaya pasti ramai rakyat di luar sana menanti kepulangan bosku. Kita berharap agar mahkamah dapat mempertimbangkan kes-kes yang telah dilalui dan dialami bosku Najib. Ini sangat menakjubkan. Oke. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini kepada rekan dan keluarga Anda. Setakat itu info ringkas dari saya untuk Anda. Pada hari ini kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Sid Hambaram berkata, tiada sebarang unsur niat jahat dalam penyenaraian hakim untuk mendengar kes berkenaan. Justru beliau memohon mahkamah untuk menolak bantahan awal terbabit dan meneruskan dengan mendengar permohonan semakan pemohon. Bagaimanapun, Muhammad Syafi'i berkata, terdapat 7 lagi hakim Mahkamah Persekutuan yang berkelayakan untuk mendengar permohonan semakan itu. Mengapa Ketua Hakim Negara tidak menambahkan 7 hakim ini? Ia adalah persoalan yang sangat-sangat serius, katanya. Pada awal prosidingnya pagi tadi, Najib membantah komposisi panel dengan alasan mengikut Seksyen 74 Akta Mahkamah Kehakiman dalam kurungan CJA 1964. Komposisi hakim Mahkamah Persekutuan mesti terdiri daripada semua hakim Mahkamah Persekutuan, katanya Najib yang membantah hari ini. Nampaknya isu-isu yang terpanas dan kes yang dialami Najib Razak berkaitan dengan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd masih belum selesai. Adakah Najib Razak akan dibebaskan daripada tuduhan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd ini? Ini yang dinamakan usaha tangga kejayaan. Semoga bosku dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera, dan saya percaya pasti ramai rakyat di luar sana menanti kepulangan bosku. Kita berharap agar mahkamah dapat mempertimbangkan kes-kes yang telah dilalui dan dialami bosku Najib. Ini sangat menakjubkan. Oke. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini kepada rekan dan keluarga Anda. Setakat itu info ringkas dari saya untuk Anda. Pada hari ini kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.